Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Dan kali ini saya bersiaran daripada studio RTM di Bumi Kenyalang di Kuching. Dan ini adalah edisi khas Bumi Kenyalang. Nanti selepas ini saya akan ada edisi khas di Sabah pula. Malam ini kita bercara tentang Kamek Kaya Budaya. Dan ada dua segmen. Segmen yang pertama dengan seorang tokoh sejarah, seorang ahli akademik telah menghasilkan 13 buah buku. Yang ini saya jelas sikit. 13 buah buku atau bab dalam buku pakar tentang kebudayaan Melayu dan kebudayaan tradisional di Sarawak. Pernah mengajar di beberapa buah universiti di Sarawak, di Semenanjung dan juga di Brunei, dan tokoh itu ialah Datuk Dr. Haji Sanib bin Haji Said. Selamat datang. Sihat? Okey, alhamdulillah. Dan hari ini bahagian kedua tu rahsia, nanti saya akan cerita kemudian Datuk. Tapi terima kasih kerana datang. Sebelum saya mula, ada satu gambar yang sangat menarik yang Datuk bawa pada malam ini. Boleh cerita sikit tentang gambar ni? Oh, ini gambar ini ilham kami dari Amanah Khairat Yayasan Budaya Malaysia Sarawak tentang Sultan Tengah, Sultan Tengah yang kita telah angkat menjadi bangsawan, satu bangsawan pada tahun 2015 ada sambutan yang menggalakkan. Jadi tidak ramai, mungkin di Semenanjung tak ramai yang mengetahui bahawa Kesultanan Brunei pada tahun 1599 telah menghantar adinda baginda ke Sarawak untuk menjadi sultan di negeri Sarawak. Pada masa itu Sarawak itu Kuching Datuk, bukannya seluruhnya yang ada sekarang. Jadi oleh kerana beliau ni seringkali mencuba berbahas, membuat konflik dengan kekanda dia sebagai sultan. Jadi kekanda dia cakap, berkata jika adindanya ingin menjadi sultan, baiklah pergi ke Sarawak. Jadi itulah yang berlaku pada tahun 1599. Sultan Tengah telah menjadi Sultan Sarawak yang diiktiraf oleh kekanda dia. Selepas setahun berada di Sarawak, telah melantik pemimpin-pemimpin tempatan, datuk tinggi, datuk bandar dan sebagainya. Beliau yang baginda yang masih lagi bujang telah mengembara ke Johor, berjumpa dengan saudara baginda di sana, dan kemudian dalam pelayaran balik dipukul ribut. Baginda telah terdampar di Sukadana, iaitu di Kalimantan Barat sekarang, dan di Matan, ada kerajaan lama Matan, dan akhirnya diangkat menjadi Sultan Sambas untuk menggantikan kerajaan Hindu yang bernama Sipudak. Jadi baginda telah menjadi Sultan Sambas selama 40 tahun di Sambas, dan pada tahun 1640 baginda nak pulang ke Sarawak. Tapi malangnya dalam perjalanan pulang, tukang kayuh baginda telah menyerang baginda di Batu Buaya yang ada di Sentubong pada masa ini, dan baginda telah cedera parah dan telah menyerahkan pemerintahan kepada Datuk Petinggi untuk mentadbir, sedangkan beliau sedang gering, dan hampir 7 tahun beliau gering dan akhirnya mangkat dan dikebumikan di Santubong. Dan mungkin ada dekat 10 tahun yang lalu kerajaan negeri Sarawak telah membina sebuah makam yang besarlah di Santubong untuk ingatan kami. Ya. Datuk, memang Sarawak mempunyai sejarah yang panjang. Tetapi kemudiannya Sarawak sebagai sebuah negeri atau wilayah yang berdaulat membentuk Malaysia pada tahun 1963
bersama-sama dengan Sabah dan Melaya pada masa itu. Katanya Datuk masa itu umur 10 tahun. Betul. Masih ingat tak zaman itu? Zaman Sarawak bersama dengan Sabah dan Semenanjung menubuhkan Malaysia itu. Ya, betul. Yang berhormat Datuk. Pada ketika proses penubuhan Malaysia, katakanlah 62 proses dia. Jadi saya dah berumur 9 tahun. Kalau 63 saya dah berumur 10 tahun. Jadi dalam darjah 5 macam itu. Jadi saya masih ingat beberapa peristiwa di Lawas. Saya ni dari daerah Lawas yang jauh sekali berdekatan dengan Brunei dan Sabah itu jauh daripada Kuching. Yang masih saya ingat ialah tentang semangat orang-orang muda di kampung saya di daerah Lawas yang mempunyai satu baju seragam hijau yang ada lambang banteng pada masa itu saya tak tahulah ini rupanya ahli-ahli parti rakyat Brunei yang ingin merdeka sendiri. Jadi oleh kerana kebanyakan penduduk di daerah tersebut dari keturunan Melayu Brunei, jadi mereka turut ingin berjuang juga. Jadi itu yang saya ingat pada masa itu. Dan selepas itu saya ingat tentang darurat, satuan makanan tak ada pada masa itu. Dan selepas itu juga Datuk, kebetulan juga saya belajar di Universiti Melaya. Pada masa itu ada kursus sejarah Sarawak, dan kami belajar tentang sejarah Sarawak, termasuklah pembentukan Malaysia. Dan kemudian saya membuat master atau sarjana, tesis sarjana yang ini, yang ini untuk dan satu daripada bab yang penting ialah tentang pembentukan Malaysia. Jadi saya berada di Kuching dalam setahun membaca semua akhbar yang ada di Museum Sarawak. Jadi setiap hari membaca, dan jadi saya menambah ilmu daripada pengalaman itu dengan pengajian dan tentang penubuhan Malaysia. Jadi saya dapati bahawa kelahiran Malaysia ini sangat rumit. Seperti ibu yang mengandung kan banyak komplikasi, komplikasi. Dah dekat nak lahir, ada problem, ada masalah, dan begitulah yang sangat dialami oleh kelahiran Malaysia. Banyak gangguan, ancaman dan sebagainya, bukannya mudah. Dan dalam hal ini saya kagum dengan kepimpinan Tunku Abdul Rahman. Bagaimana seorang pemimpin yang negaranya Persekutuan Tanah Melayu baru sahaja merdeka 1957, kurang lebih 6 tahun, 5 tahun sudah ingin menubuhkan sebuah lagi negara yang lebih besar. Saya rasa ini satu kepimpinan yang begitu hebat lah. Hebat. Sedangkan di Tanah Melayu pun ada ancaman, ancaman komunis, kebangkitan komunis darurat juga dalam keadaan darurat. Jadi kita melihat kepimpinan yang begitu hebat lah, hebat. Dan kajian saya yang tentang Melayu di Sarawak memang dari awal menyokong penubuhan Malaysia, dan kemudian diikuti oleh kaum-kaum Bumi Putera yang lain, kecuali ada setengah kaum yang tidak setujulah, ada demonstrasi dan sebagainya, ada pengaruh ansir-ansir komunis. Di Sarawak ada komunis pada masa itu yang memang tidak bersetuju penubuhan Malaysia. Daripada kajian ni memanglah kelahiran itu terganggu. Rancangan kelahiran Malaysia ini memang telah dipersetujui oleh semua pihak, termasuk Queen of England. Di Parlimen dah setuju Malaysia mesti ditubuhkan 31 Ogos. Parlimen di Persekutuan Tanah Melayu, Dewan Undangan Negeri Sarawak, Sabah dan juga Singapura setuju 31 Ogos. Bagaimanapun ada kerumitan, ada tantangan daripada jiran-jiran kita, Indonesia, Filipina, untuk melihat kembali pandangan rakyat di Sarawak dan Sabah, dan itu yang berlaku sehingga kelahiran itu terlewat sikit. Tapi kita survive.
Kita survive sebagai suatu bangsa, sebagai sebuah negara yang berdaulat, dan pembentukan itu menyebabkan kita melihat banyak kemajuan-kemajuan, tetapi saya nak beralih kepada soal budaya ini. Bagaimana di Sarawak pelbagai etnik. Saya selalu sebut kawan-kawan di Semenanjung harus belajar dari Sarawak bagaimana muhibah kerukunan kehidupan pelbagai etnik, pelbagai budaya itu dapat diuruskan dengan begitu baik sejak kita bersama dalam Malaysia. Apa petuanya? Mengikut kajian saya, pemikiran saya tentang masyarakat Sarawak yang pelbagai etnik. Jadi sebagai pengenalan, saya ingin nak terangkan juga bahawa di Sarawak tidak ada kumpulan etnik yang majoriti, tidak ada yang majoriti. Iban 28%, Melayu nombor 2 23.4%, Cina 23%, kemudian Bidayuh 8%, orang Ulu 6%, Melanau 6%. Jadi tidak ada yang majoriti atau yang lebih dominan. Semuanya minorities lah semuanya, minorities, dan ini memberi sangat kestabilan, menghormati antara satu dengan yang lain. Itu satu yang asas kepada di Sarawak. Dan di samping itu juga kalau kita perhatikan bahawa kumpulan etnik ini tinggal di tempat-tempat yang berasingan, Tidak bolehlah kita nak kata kita mesti dapat muhibah kalau tinggal satu bilik dan sebagainya, yang sering kita baca akhbar di Semenanjung kan, mesti duduk minum bersama dan sebagainya. Dan tapi kalau di Sarawak memang dari segi semula jadi geografinya, misalnya dari tempat saya Lawas di hujung sekali terdapat etnik Lun Bawang. Hanya di Lawas saja, tidak ada di Kuching. Dan di Kuching ada Bidayuh, kaum Bidayuh, tapi tidak ada di Lawas. Tapi ini tidak bermakna kita tidak harmoni, tidak harmoni apabila khususnya bila di sekolah kita bersama dan sebagainya. Saya ingat unsur untuk berkenalan itu banyak berlaku masa di sekolah. Kita tinggal di asrama boarding school banyak di Sarawak ini, jadi itu yang asas. Dan satu perkara yang menarik sekali, yang mungkin yang saya panggil sebagai pengurusan kebudayaan di Sarawak ialah tentang dasar pada tahun 1988 untuk mengadakan simposium budaya Sarawak secara umum. Malah sehingga kini pun setiap 5 tahun diadakan simposium budaya Sarawak. Sebelum ke peringkat simposium peringkat negeri, kerajaan menggalakkan tiap-tiap kaum membuat seminar dia. Jadi tiap-tiap kaum Melayu, kaum Iban, kaum Kenyah Kayan, Cina membuat seminar budaya masing-masing. Dalam setahun itu, dan pihak kerajaan akan memberi biaya untuk mengendalikan. Maknanya setiap karakter dalam setiap budaya itu diraikan. Ya. Kita diberi kebebasan, tiap-tiap etnik diberikan kebebasan untuk meraikan, mengembangkan, merayakan kebudayaan masing-masing. Misalnya macam sekarang ini kan, saya pakai tengkolok, saya pakai tengkolok, kawan kita pakai dia punya baju puak, kumbu dan sebagainya. Itu kebebasan dan kita menghormati masing-masing. Datuk itu yang mungkin Datuk terperanjat tengok saya pakai tengkolok tadi, tiba-tiba dia pakai tengkolok. Jadi itu kebudayaan di Sarawak, kita menghormati kebudayaan masing-masing. Hormat, mengiktiraf oleh pihak kerajaan, dan atau juga selain daripada hormat, juga mungkin ada perasaan keinginan untuk bersama. Dia ada juga, dia boleh saya hormat tapi tak nak duduk sama. Tapi ini mungkin hormat dan ada kesalingan untuk bersama. Mungkin
Walaupun kami dari segi geografi Ya, terpisah. itu saya kata tadi. Walaupun terpisah dari geografi itu, tapi ada batinnya itu. Ya. Mungkin perasaan sayang Sarawak dia kan, setiap identiti Sarawak tu yang telah dah lama juga dibina kalau dari segi sejarahnya dan sebagainya. Dan tapi yang penting saya ingat kebebasan tersebut, pihak kerajaan pun membantu. Misalnya setiap etnik grup Sarawak mempunyai menubuhkan hiasan kebudayaan masing-masing. Ya. Datuk adalah pengasas Yayasan Budaya Melayu Sarawak, dan setiap etnik itu ada persatuan atau yayasan dan mendapat bantuan daripada kerajaan. Saya ingat ini Datuk yang agak unik di Sarawak kan. Badan-badan kebudayaan, kesenian dan NGO banyak menerima bantuan daripada pihak kerajaan, banyak sokongan dari pihak kerajaan untuk membuat penyelidikan. Ya, setiap tahun kita ada grant daripada yang berhormat juga membantu. Dan ini sangat ada perbezaan sikit ya. Setiap kaum tu membantu kaumnya untuk membuat kajian, penyelidikan, promosi kebudayaan masing-masing. Kan open. Jadi kita tak ada rasa sangka tentang apa yang akan berlaku. Kita ada kebebasan macam itu. Dan saya juga dapati bahawa di samping kepelbagaian etnik dan budaya, juga rasa menghormati di kalangan rakyat Sarawak yang berbeza agama juga nampaknya rukun dan harmoni. Betul lah, kita kalau dibandingkan dengan di Semenanjung banyak dipisahkan dari agama dengan masyarakat. Jadi kami dari zaman saya bila kami pergi sekolah tu, bila kami dah naik tingkatan 1 duduk di asrama, itu semua ethnic group ada tinggal di asrama. Tapi makan kita dipisahlah ikut ajaran agama masing-masing. Kami orang Melayu, orang Islam, ada dapur dia dekat ni, ada tukang masak dia, kita makan dekat sini, yang lain makan sebelah. Jadi itu bagi kami itu biasa Yalah, macam makan bersebelahan. Kalau macam semayang pun tempat lain-lain tapi maknanya kehidupan harian itu. Ya, kehidupan harian itu perbezaan agama, perbezaan etnik dan budaya itu tidak menghalang kebebasan untuk mengamalkan budaya masing-masing dan keharmonian dalam kehidupan harian itu tak terhalang kerana perbezaan itu. Kita mengamalkan ajaran agama kita masing-masing tidak terhalang walaupun bersebelahan. Kadang-kadang masjid dan gereja atau kadang kubur bersebelahan. So itu cara pengurusan kebudayaan dan juga keagamaan supaya tidak menjadi menimbulkan masalahnya. Sempena Hari Malaysia ni, ini mungkin soalan akhir saya, Datuk. Sempena Hari Malaysia ni, apa agaknya momen negaraku yang paling indah yang Datuk ingat sebagai rakyat Malaysia? Ada satu tak momen yang paling indah? Masa zaman saya di sekolah lagi pada zaman saya masa sekolah menengah misalnya kan, bila menyambut 31 Ogos ni semua akan terlibat kami dulu membuat tangglong untuk procession di bandar. Itu satu keseronokan, masing-masing membuat tangglong. Semua orang tangglong itu satu yang kadang-kadang ditunggu-tunggulah. Dan ini saya ingat sudah tak ada lagi kan. Itulah. Tak ada lagi. Ya. Mungkin Datuk boleh hidupkan semula beberapa ini. Tapi alhamdulillah saya sangat berterima kasih Datuk. Seorang ahli akademik, seorang sejarawan juga budayawan. Saya tadi sempat baca sedikit puisi antologi Menunggu Laila. Mudah-mudahan nanti saya dapat baca kemudian. Saudara, kita baru saja berkongsi pengalaman seorang tokoh tempatan
Dan sempena Hari Malaysia kali ini, oleh kerana kita tak ada perarakan besar, kita tak ada majlis-majlis yang terlalu besar, walaupun Hari Malaysia akan disambut secara rasmi di Sibu pada 16 hari bulan September ini pada waktu malam, namun kita masih meneruskan kempen di media sosial #MomenNegaraku, dan saya harap para penonton rakyat Malaysia akan merakam sama ada dalam bentuk teks atau imej atau gambar atau video pendek dan post di media sosial. Baik, kita nak beralih ke bahagian kedua segmen pada malam ini, dan istimewanya kerana pada malam ini saya akan ditemani oleh sekumpulan anak muda, kumpulan muzik tradisional dari Sarawak, namanya Adau, dan mereka ini telah membangunkan semula menggunakan instrumen alat-alat muzik tradisional budaya Sarawak, khususnya sape, dan mereka telah buat banyak performance bukan sahaja di negara ini tapi juga di negara ASEAN, malah di festival-festival muzik antarabangsa di Shenzhen, di Taiwan, di Korea Selatan, di Edinburgh, di London, Sydney dan tempat-tempat yang lain. Dan sebelum saya menjemput ahli-ahli Adau bersama saya, mari kita saksikan mereka beraksi di sebuah festival di Taiwan dengan lagunya berjudul Spring Bloom.
Wow. Kalaulah saya pandai bermain, saya tak jadi menteri kot. So, selamat datang ke Temu Minda, edisi khas Bumi Kenyalang, Kamek Kaya Budaya. Tahniah, sejak ditubuhkan pada tahun 2014, sudah banyak tempat membuat persembahan dan saudara Bob Udos, Ezra Tekola, Alfonso Mackenzie, nanti ada lagi 2 orang, Luke dengan Cedric. Ya. Jadi kepada Bob, mengapa muzik tradisional dan mengapa sape? Daripada mulanya kami memang minat traditional music dan lebih-lebih lagi alat traditional music. Okay, so kami curious. Okay, kami curious. One day we were thinking, apa akan jadi kalau alat tradisional ini dapat dimainkan oleh generasi muda. Okay, so pada masa itu juga kami pun berfikir, apakah yang berlaku kalau alat tradisional tu diminati oleh generasi muda dan mereka bermain alat tradisional tu macam alat moden yang sedia ada sekarang. So we come up with an idea, why don't we make traditional cool again? Yeah, we want to buatkan tradisional tu menjadi nafas baru kepada generasi sekarang ini. So that's one of the things that inspired us to be into this traditional music. Dan tambahan lagi dengan suntikan moden lah. Ya. Dan Ezra buat sendiri. Ya, saya buat sampai sendiri. Ya. Belajar dari siapa? Belajar memang turun temurun from generation dari saya punya datuk kepada bapa saya dan kepada saya juga. Dah banyak buat. Saya sudah membuat ini lebih kurang more than 6 years, 6 tahun sudah. Ya. Dan arrangement lagu ni macam mana, Alfonso? Kita ni sebagai musician, kalau ada adau, kita akan satu grup tu kita akan berkumpul. Adau itu maknanya apa? Ini bahasa Ad tu bermaksudnya akar dalam bahasa Bidayuh. Bahasa Bidayuh. Ya. Akar. Itu Bidayuh. Bidayuh. Kaum Bidayuh. Adau adalah salah satu spesies kayu yang selalunya digunakan untuk membuat sape. Itu bahasa Kenyah. Bahasa Kenyah. Jadi kita gabungkanlah. Jadi akar kayu adau. Akar kayu adau. Ya. Jadi bila kompos itu kompos bersama atau memang kami kompos bersamalah. Jadi biasanya kita habiskan masa banyak dekat studio lah. Kita ada orang studio. So kita jamming. Kadang-kadang idea tu tiba-tiba meletup. Tiba-tiba datang. So kita jot down. Kadang-kadang kita rekod terus secara raw lah kita rekod. Dan kita halusi sampai menjadi sebuah lagu ataupun track. So, biasanya macam itulah. Kesemua lagu dalam album pertama dan kedua kita orang punya kebanyakan lagu sendiri dan ada lagu yang diberi nafas baru. Lagu-lagu old folk dulu. Old folk tune daripada kaum Kenyah. Jadi kita beri nafas baru. Sambutan daripada khalayak bagaimana? Terutamanya anak-anak muda. Boleh dikatakan sekarang ni kita lihat ramai generasi muda yang mula bermain sape. Selepas apa yang kita telah lakukan selama ini, bukan saja berada kumpulan kami, banyak juga kumpulan lain. Jadi kita boleh lihat banyak lagi tumbuhnya kumpulan-kumpulan lain yang ingin mencuba muzik seperti ini. Macam mana saudara melihat kumpulan adau dan permainan muzik tradisional ini memperkayakan budaya tanah air kita? Kalau my personal opinion, saya boleh katakan kami memang 100% meletakkan dari segi knowledge, dari segi budaya kami, dari segi lifestyle kami sebagai, because di dalam adau kami datang dari pelbagai kaum. Ya, ada yang
macam Ezra orang Ulu. Okey. Saya Bidayu. Ya, dia Bidayu dan saya Bidayu Iban. Oh, okey. Tapi orang Ulu pun ada Orang Ulu pecahan-pecahan saya dia lagi. Kenyah Kelabit. Dia ada berapa? 6, 7 kan? Iya. Okey. Ya. So dari situ bila kami dalam satu kumpulan buat perbincangan, hey guys, how do we do this? So the more we discuss, the more we fall in love with our own culture. The more we fall in love with our own culture. Dan bila perasaan cinta itu diubah menjadi muzik, dan muzik itu pula disebarkan dan dipersembahkan di depan orang, dan we feel very very healthy, rich culture blend together as one. Ada tak kemungkinan kalau di sebelah benua lain itu ada rentak samba, Ya. dah jadi satu dunia mengenali itu. Jadi kalau yang dimainkan, yang dihidupkan oleh Art Adau ini, apa namanya tu? Well, it's pretty much kami memanggilnya world music, genre lah. So kami menggabungkan apa yang ada dari segi tradisional from Sarawak, like khususnya untuk orang Ulu, Kenyah, lirik dan juga let's say we get blues, we combine together and become something contemporary lah, lebih kurang pop begitu. Yeah. Perancangan masa depan 5 tahun lagi, mungkin anugerah World Music di Grammy. We wish. Perancangan di masa depan, kami masing-masing melihat di arah satu misi, dalam satu misi which is meletakkan muzik kami di mata dunia dan meletakkan peta Malaysia dan khususnya negeri Sarawak di mata dunia. Dan biarlah dunia melihat yang kita ni penuh dengan budaya. We respect everyone's culture, and we really love our own culture. Dan di situ kita ubah, bukan kita nak ubah culture. We are too much in this culture, so we make it into very positive music. So would like and hope that dunia dapat melihat ke semua itu. Ada perancangan untuk melatih adik-adik atau anak-anak muda? Memang kita punya salah satu objektif juga. Sebab kalau kita lihat macam dia ni boleh dikatakan sudah mahir bukan saja bermain tetapi membuat alat muziknya sendiri. Jadi kalau sekiranya ada peluang ataupun sekiranya ada sokongan, kita ingin melihat sokongan daripada macam badan-badan kerajaan, so kita akan bersatu lebih-lebih lagi dengan especially NGO untuk membantu kita bagaimana kita boleh membantu anak-anak muda yang minat ni untuk belajar bermain ataupun membuat alat muzik tradisional. Dan kalau untuk Hari Malaysia lah, ni nak tanya setiap seorang ni, momen negaraku, maksudnya apa dia, momen paling indah dalam sejarah diri anda bertiga, setiap seorang. Tak semestinya bermain sape. Kalau kalau Ezra, apa dia, momen negaraku yang itulah? Pretty much I would say being together lah. Being together. Togetherness, ya. Okey. Kalau Alfonso? Kalau saya akan berasa megah di pentas untuk menunjukkan bendera negara kita Malaysia. Wow. Bob? Same. Sama. Tak cilah you tiru. So, saudara, ini 3, nanti ada lagi 2 orang yang akan kita bersama-sama dengan mereka. Mereka menghidupkan budaya tradisional, muzik tempatan, alat muzik tempatan, bukan saja pandai bermain tetapi juga membuatnya dan juga bercita-cita untuk melatih anak-anak muda, adik-adik mereka, dan sudah membuat persembahan di banyak negara di peringkat antarabangsa. Dan saya yakin
Ini ialah kalau Korea boleh K-pop kan, mengapa tidak muzik kita ditonjolkan ke peringkat antarabangsa? Yes. Panggillah Sarawak Pop ke apa kan? Maksud saya ialah kita bangga dengan kekayaan budaya kita dan ini sebahagian daripada khazanah budaya Malaysia. Dan itu indahnya kita berada bersama-sama dalam Malaysia. Dan saya difahamkan selepas ini kita akan buat persembahan. Yes. Jadi saya akan ke sebelah sana, kita sama-sama menuju ke teman-teman yang berada di sana. Dan di sini kita ada lagi saudara dan saudari sekalian, Luke. Ya, sana Luke Brenda. Dan di sini ialah Cedric. Saya difahamkan lepas ini ada 2 lagu yang akan dimainkan. Pemong Jahe dan Kaban Belayan. Ni Pemong Jahe ni lagu apa? Okay, so Pemong Jahe merupakan salah sebuah folk song ataupun lagu tradisi daripada kaum Kenyah. Pemong Jahe maksudnya bertemu mesra, begitu. Bertemu mesra. Macam kita lah. Ya, macam kita lah. Bertemu mesra. Alright. And Kaban Belayan means Kawan belayan maksudnya sahabat andai. Sahabat andai. dalam bahasa Iban. Okay, sahabat handai bertemu mesra. Mesra. Dan bertemu mesra. Okey, alhamdulillah sangat baik sekali. Baik, saudara. Kumpulan anak muda mencintai budayanya sendiri. Saya akan tinggalkan anda semua untuk menikmati 2 buah lagu yang akan disembahkan oleh mereka dalam edisi khas Temu Minda di Bumi Kenyalang Kamek Kaya Budaya pada kali ini. Dan sama-sama kita raikan Hari Malaysia pada 16 September, jangan lupa di Sibu, Sarawak. Jadi kita nikmati persembahan mereka dan kepada semua anda, selamat malam di mana jua anda berada.
nyai ni kula aku lung lan punai kulung punai silun tawan atan loban aku lung kulung punai silun silun tawan ia teklan ngalan nalo ina